Hai, bersama saya Kai Sensei. Hari ini saya akan beritahu cara mudah untuk skor prinsip akaun tajuk pembubaran perkongsian secara smart and easy. Okay guys, jangan lupa like, subscribe dan share dan tengok description dekat bawah untuk dapatkan buku teks dan bahan digital. Okay guys, mari kita teruskan dengan topik kali ini iaitu pembubaran perkongsian. Okay, cara mudah skor prinsip akaun langkah 6 ya. Pembubaran perkongsian. Untuk bahan yang saya gunakan anda boleh download dekat bawah iaitu di description. Okay, dekat bawah tu ada buku teks digital, boleh ambil kat situ ataupun tengok buku teks yang sekolah bekalkan. Okay, topik pembubaran perkongsian. Semua bahan-bahan saya ambil dalam buku teks. Okay guys. Okay, perkongsian ni, pembubaran perkongsian, hari tu kita dah belajar perkongsian. Dia bubar maksudnya dia putus hubungan. Tengok dalam gambar bawah tu, dia putus hubungan. Itu metafora dia. Perkongsi A, perkongsi B, satu tali yang kukuh, bila dia bubar dia putus. Okay. Seterusnya, sebab-sebab pembubaran perkongsian. Okay, pelajar-pelajar kena ingat guys. Okey, yang pertama kenapa dia bubar? Pertama, kematian, muflis, tidak sioman. Kalau dalam periksa, pilih salah satu je. Sama ada kematian, muflis ataupun tidak sioman. Pilih satu je. Kalau mati, matilah. Okey, next guys. Persetujuan bersama berkongsi. Berkongsi telah bersama untuk bubar. Ketiga, pertukaran entiti daripada syarikat perkongsian kepada syarikat berhad. Seterusnya, perintah mahkamah. Mahkamah memerintahkan supaya pembubaran dilakukan. Okey. Kemudian tujuan penubuhan tercapai. Okey. Tujuan penjagaan anda telah tercapai. Perkongsian anda telah tercapai. Katakan tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan 1 bilion. Dah capai. Okey. Jadi semua setuju, kita bubarkan perkongsian. Dan seterusnya ialah tempoh perkongsian itu telah tamat. Okay, masa awal-awal kita janji kita akan tamatkan pada tahun 2021 perkongsian tu. So, dah sampai masa, dia terus bubar. Okay guys, jadi dalam periksa SPM, biasanya dalam soalan esei dia akan minta 5. Jadi ingat 5. Okay, so dalam yang pertama tadi, kematian muflis tidak sioman, katakan anda ambil pilih satu saja, ambil kata kematian, mati. Okay, so mati, ambil tamat tempoh, tujuan penubuhan tercapai, perintah mahkamah dan pertukaran entiti. Di sini ada 6, pilih 5 sahaja. Okey, biasanya nak 5, tengok pada markah. Okey, jadi yang pertama tu kematian muflis tidak sioman tu pilih satu sahaja. Okey, next. Tata cara pembubaran perkongsian macam mana? Okey. Pertama, macam mana nak bubar? Menutup semua akaun aset kecuali akaun tunai dan bank. Okey, semua akaun aset dan tunai dan bank, kecuali tunai dan bank hendaklah ditutup. Kemudian menjelaskan semua liability perniagaan. Okey, semua liability, semua tanggungan, semua hutang perniagaan. Kemudian perkongsi membayar kepada perkongsi ataupun perkongsian membayar kepada perkongsi ataupun perkongsi membayar kepada perkongsian mengikut baki akaun modal dan akaun semasa. Okey. Ini kita akan tengok dalam soalan nanti. Kita akan terangkan. Seterusnya, membatalkan nama perkongsian di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, ini tata cara sekadar untuk pengetahuan sahaja. Yang penting yang pertama tadi, sebab-sebab dibubarkan. Okey. Seterusnya, pembubaran perkongsian, dia ada kena buat akaun realisasi, akaun modal dan akaun bank. Okey, senang sahaja. 3 akaun. Akaun modal dengan akaun bank anda biasa buat. Okey, akaun bentuk T biasa. Okey, akaun realisasi mungkin baru bagi anda. Okey, jadi kita tengok akaun realisasi. Akaun realisasi apa ni? Adalah akaun sementara untuk merekod pembubaran perkongsian. Dia rekod sementara sahaja. Okey. Fungsi akaun realisasi sekadar untuk pengetahuan sahaja. Okey, kadang-kadang soalan objektif kita satu ada keluar.
merekod semua aset yang dijual atau diambil alih. Okey, semua aset yang dijual direkod lah. Sebab perniagaan dah tutup. Jadi aset tak boleh tinggal, dia kena jual ataupun diambil alih oleh pekongsi. Oh, maaf. Okay, next. Nombor 2. Membahagikan keuntungan atau kerugian atas pembubaran. Okay, ikut nisbah pekongsi ataupun sama rata. Okay, untung ataupun rugi atas pembubaran dibagikan sama pekongsi. Seterusnya, menghitung keuntungan ataupun kerugian atas pembubaran. Kena kira untung ataupun rugi. So, mari kita tengok. Okay, ini adalah format akaun realisasi. Okay, di mana sebelah debit, kalau anda tengok, okay, kita tengok bahagian debit dulu. Semua senarai aset bukan semasa, kita senaraikan kat situ baki dia. Okay, dekat imbangan juga kita ambil semua aset bukan semasa, kita masukkan kat situ. Akaun belum terima. Okay, inventory. Okay, bank kalau ada liability tambahan. Okay, bank belanja realisasi. Modal P dan modal Q. Okay, ini jika perniagaan kredit dia ada sebelah debit lah. Okay, kalau kerugian. Okay, sebahagian kredit pula ada bank. Bila kita jual ataupun aset tu diambil alih, okay, so kita kena keluarkan pada akaun realisasi. Siapa yang ambil alih, berapa nilai dia. Senang sahaja. Okay, kadang-kadang untuk akaun modal, akaun modal tadi, okay, yang tu kita pindahkan kat sini sebab bila dia akan untung. Tu maklumat kat bawah tu. Jika rugi realisasi, pembutiran modal P dan modal Q dicatat di sebelah kredit akaun realisasi. Kalau dia rugi, dia letak sebelah kredit. Okey. Jika rugi realisasi, butiran modal P dan Q dicatat di sebelah kredit akaun realisasi dekat situ. Okey, tak apa. Ini sekadar kenal je format. Okey, fahamkan. Okey, kita ambil semua aset bukan semasa, aset semasa dekat akaun, dekat imbangan juga kita masukkan dengan bahagian debit. Ambil alih, kita jual, kita kreditkan. Itu sahaja. Okey, mari kita tengok contoh. Soalan ni soalan dalam buku teks. Okey, buku teks boleh download dekat bawah, dekat description bawah tu, ataupun tengok buku teks anda sendiri. Okey, ini contoh soalan dia. Zaliha, Zeti dan Zakiah bila berkongsi dan bagikan untung ikut nisbah 221. Okey. Kalau tak faham, boleh tengok video sebelum ini bab perkongsian. Mereka telah setuju bubar pada 30 Jun. Dia bagi senarai aset, liability dan equity pemilik serta maklumat tambahan. Okey, so mari kita tengok. Kita kena buat apa dulu? Saya dah siapkan format akaun realisasi bentuk T. Okey, yang pertama kita nak buat apa? Yang pertama, kita masukkan semua aset dalam akaun realisasi bahagian debit kecuali bank. Okey, kecuali bank tu kita jangan masukkan. So, kita masukkan satu. Kita tarikh dia 20 Jun 2017, Jun 30. Okey, lengkapan. Kita masukkan aset bukan semasa dulu. Sebaiknya lah. Okey, lengkapan. Salin balik. Copy je balik. Kenderaan RM50,000. Okey, inventory 1150. Akaun belum terima RM7,000. Kita copy balik. Okey. Dah sudah. Kemudian kita buat maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan. Zaliha bersetuju untuk ambil alih pada 22,000. Pada nilai 20. Zaliha ni pekongsi. So, jadi kita tulis modal Zaliha 22,000. Tulis nama dia, modal Zaliha. Okey. Seterusnya, maklumat tambahan nombor 2, inventory dijual dengan harga 10,500 dan kenderaan diambil alih oleh Zeti pada nilai 40,000. Okey, so kita masukkan kedua-dua tu, tengok macam mana kita record, tulis bank. Okey. Sebab kita dapat duit. Semua urus niaga buat secara bank. Tengok dekat bawah maklumat tambahan terakhir. Semua urus niaga perniagaan, penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. So bila kita jual inventory, okay, kita tulis bank 10,500. Okay, kemudian modal Zeti 40,000. Kecuali berkongsi lah. Bila ada melibatkan nama berkongsi, kita tulis nama dia. Itu modal berkongsi kita, modal Zeti 40,000. Okay, next.
Okey, pinjaman bank dijelaskan sepenuhnya. Okey, pinjaman ni nanti kita buat kemudian dekat akaun bank. Kita tengok apa yang masuk dekat akaun realisasi. Okey, seterusnya. Kutipan daripada akaun belum terima hanya sebanyak 6,500 dan bakinya dihapuskan sebagai hutang lapuk. So, kita masukkan bank 6,500. Okey, akaun belum terima. Sebab kita nak keluarkan yang bahagian debit ni. Debit ni kita nak habiskan. Okey. So, dah sudah. Kita buat apa lagi? Kemudian, maklumat tambahan seterusnya menjelaskan sepenuhnya akaun belum bayar. Dia bayar akaun belum bayar. So, kita tengok dekat situ, dekat imbangan duga, akaun belum bayar ada 7,800. Okey, liability tu. Dekat imbangan duga, dekat maklumat tambahan, dia menjelaskan 7,300. So, berapa beza dia? Okey. 7,800 tolak 7,500 7,300 kita dapat 500. Beza dia tu kita ambil, kita masukkan dekat kredit, tulis akaun belum bayar 500. Okey, sebab kita nak hapuskan tu. Okey, so next, belanja pembubaran. Belanja pembubaran dijelaskan 4,200. Belanja pembubaran kita masuk dekat debit. Itu je. 4,200. Belanja pembubaran kita masuk dekat debit. Yang lain semua kita masuk dekat kredit. Okey. Next, kita jumlahkan daripada dua ni, debit dan kredit, kita bandingkan. Okay, kalau kita jumlahkan debit dan kredit, kita tengok mana jumlah yang paling banyak. Okay, dalam kes ini, bahagian debit lebih banyak. So, kita tulis jumlah dia dekat bawah. 9,700. So, dia jadi jumlah imbangan. Bahagian kredit pun kita tulis 96,700. Okay. Kemudian, kita buat, kirakan bahagian kredit berapa jumlah dia. Okay. Kemudian, kita tolakkan dengan bahagian debit tadi. So, kita akan dapat rugi sebab bahagian kredit kurang. Okay, 96,700 tolak jumlah dia 79,500. Kita dapat 17,200. Okey, itu adalah rugi. Kemudian, kita kira macam ni lah. Kita bahagikan kepada setiap kongsi lah, ikut nisbah yang telah ditentukan. Okey, seperti dalam soalan, modal Zaleha 17,200 darab 2/5. ZT pun sama 2/5. Kemudian Zakiah 1/5 ikut nisbahnya dalam soalan tadi. Okey, kemudian kita pindahkan dan masukkan ke dalam dia. Okey, kita masukkan dekat dalam modal Zaleha berapa dapat. Kemudian modal ZT kita masukkan yang kita dah kira. Kemudian modal Zakiah. Okay. Dalam presentation ni space saya sedikit kecil. So pengiraan tu lepas perkataan modal Zaleha dekat bahagian kredit tu, buat kurungan lah sebaiknya. Tulis 17,200 darab 2/5, tutup kurungan. Baru tulis 6,880. Okay guys. Alright, next. Next, kita akan buat, ini adalah tadi, yang pertama di biru tu ialah keratan daripada soalan, bahagian ikuti pemilik dan akaun realisasi. Dua perkara ni kita perlukan untuk membuat akaun modal. Okey, saya siapkanlah kolom. Ini adalah jenis beruangan. Sebaiknya terus buat jenis beruangan jimat masa. Jimat masa. Okey guys. Kita letak kolom ni dulu. Okey. Kolom pertama kita tulis tarikh, butir, nama-nama pekongsi lah. Ikut susunan dia. Zaleha, ZT, Zakiah. Susun ikut susunan nama dia. Okey. Kemudian bahagian kredit pun sama. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita nak masukkan ikuti pemilik. Okey, ikuti pemilik itu modal bahagian kredit. So, kita tulis tarikh dulu. Okey, kemudian masukkan. Tulis sebagai baki BB. Modal masing-masing kita masukkan ikut nama dia. Ikut kolom dia. 20,000, 20,000 dan 10,000. Seterusnya. Okey, bahagian debit. Okey, kita masukkan. Okey. Realisasi 22,000.
Okey, untuk Zaliha. Kita pindahkan daripada akaun realisasi ke akaun modal. Dekat akaun realisasi dia kredit. Okey. Dekat akaun modal dia pindahkan debit. Macam catatan bergu. Okey. Okey, realisasi dekat kredit. So, kat akaun modal dia kena debit lah. Kita pindahkan. Masukkan ikut nama dia. Ada nama dia kita masukkan. Okey. Kemudian modal ZT pula kita masukkan realisasi 40,000. Butiran tu kita tulis daripada akaun mana? Akaun realisasi dia datang. Okey. Seterusnya modal ZT kita masukkan. Okey. Yang bawah ni sekali ialah tadi kita dah buat, iaitu rugi realisasi. So kita buat sekali jalan je terus. Sebab dia sama-sama. Okey, realisasi Zaliha dapat 6880, ZT 6880, Zakia 3440. Okey guys. Alright. Kemudian kita jumlahkan ikut kolom debit dengan kredit. Okey, ZT berapa kita masukkan, Zaliha berapa kita buatkan Zaliha dulu. Okey, dah sudah kita tengok dekat situ. Okey. Bahagian kredit Zaliha kurang. So, jumlah yang paling banyak dekat bawah tu, 2880 kita tolakkan dengan 20,000. Tu yang kita akan dapat bank. 6880. Kemudian kita jumlahkan bahagian ZT pula. Kita tengok jumlah mana yang paling banyak, itu yang kita letak dekat bawah sebagai jumlah imbangan. Okey, ni bahagian debit. ZT debit yang lebih. So, kita tolak 46,880 tolak 20,000. Kita dapat 26,880. Okey. Kita ambil yang bawah ni, kita tolak dengan jumlah atas. Macam biasalah. Okey, kemudian Zakia bahagian kredit lebih banyak. So, dia jadi jumlah imbangan dekat bawah. Okey, masukkan jumlah dia dekat debit juga. Kemudian kita tolak 10,000 tolak 3440. So, bank dia kena tambah lagi 6560. Okey. Okey, kemudian kita terus ke yang terakhir, iaitu akaun bank. Ini saya bagi dah keluarkan keratan-keratan soalan, akaun modal dan akaun realisasi. Okey, kita akan rujuk ketiga-tiga untuk memudahkan kita membuat akaun bank. Saya ni akaun bank. Ini format dia bentuk T. Okey, yang pertama kita masukkan tarikh, kemudian kita pindahkan dulu. Okey, saya tunjukkan satu persatu. Daripada soalan kita ambil dekat aset tadi. Okey, baki BB dia 53,000 kita masukkan. Okey, ikut anak panah tu. Okey, seterusnya kita ambil, kita masukkan liability. Kita siapkan dulu, settlekan dulu yang dekat soalan. Okey, liability, kita tengok bahagian pinjaman bank. Pinjaman bank dekat maklumat awal ada dengan maklumat tambahan. So, kita bandingkanlah. Kita tengok situ, 40,000. Pinjaman bank dijelaskan sepenuhnya. So, duit bank keluar 40,000. Kredit lah. Okey. Next. Menjelaskan sepenuhnya akaun belum bayar dengan jumlah 7,300. Okey. Dia cakap dia bayar sepenuhnya akaun belum bayar. Duit dah keluar 7,300. So, kita tulis akaun belum bayar 7,300. Seterusnya, okey, bank. Okey, kita pindah pada itu dah selesai. Dekat soalan dah selesai. Kita pindahkan pada akaun realisasi. Ada perkataan bank kan? Semua ada perkataan bank dekat akaun realisasi, kita pindahkan dekat akaun bank. So, contohnya satu ni bank, dekat akaun realisasi kredit kita masukkan. Kita tulis 10,500 bahagian kredit. Okey. Seterusnya, kita tengok lagi ada apa lagi dekat akaun realisasi. Ada perkataan bank. Kita pindahkan. Iaitu, ada bawah lagi 6,500. Kita tulis lagi. Dia datang daripada akaun realisasi. Kita pindahkan sahaja. Senang saja. Okey, seterusnya. Okey, bahagian debit pula. Kita masukkan bank. 4,200 tadi. Kita dah belanjakan. Okey, cuma pindahkan sahaja. Okey, dah sudah. Jadi kita tengok perkataan bank lagi ada kat mana? Dekat akaun modal. So, kita masukkan akaun modal Zaliha bahagian kredit. So, kat akaun bank kena debit, tulis nama dia. Daripada
modal Zaleha. Begitu juga dengan yang lain lah ada perkataan bank. Okey. ZT. Okey, pun sama tulis modal ZT 26880. Okey guys. Okay, next. Yang terakhir, kita masukkan bank. Bahagian debit akaun modal tu kita pindahkan. Okey, yang penting tahu pindahkan. Okey. Mana ada tulis perkataan bank, kalau dekat akaun realisasi dia kredit, akaun bank kita debit. Buat catatan bergu macam tu. Itu juga kalau ada dekat debit, kita pindahkan dekat kredit akaun bank. Senang saja. Kemudian kita jumlahkan. Okey. Jadi jumlahnya dua-dua mesti seimbang lah. Sebab akaun dah tutup. Dia tak ada baki. Nak tahu jawapan tu betul-betul, jawapan akaun bank dia seimbang. Okey guys, jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Untuk dapatkan soalan ataupun guna buku teks digital, tekan butang description dekat bawah. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Bye-bye. Adios.